Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi kita kali ini bersama Cikgu Sharifah Aziah, okay, untuk slot terakhir Sains Sekolah Rendah bagi program tuition online Perlis Mengaji fasa ketiga. Okey, so topik hari ini kita akan memfokuskan topik Sains tahun 6, iaitu topik yang terakhir untuk sukatan kita, iaitu mesin dan teknologi lestari. Jadi, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks kamu untuk rujukan ataupun apa-apa saja buku yang kamu ada. Dan kita lihat sepintas lalu konten ataupun kandungan pembelajaran yang perlu kamu kuasai untuk topik mesin ini, ya. Okey, pertama kita akan melihat macam biasa, pertama adalah maksud mesin dan juga maksud mesin kompleks. Seterusnya kita akan membincangkan jenis-jenis mesin ringkas dan bagaimana cara untuk mengenal setiap jenis mesin ringkas tersebut serta contoh-contoh alatan. Seterusnya, mesin dalam mesin. Apa benda tu? Okey, kemudian kita akan melihat tentang mesin lestari, apakah yang dimaksudkan dengan mesin lestari serta kepentingan penciptaan mesin lestari dalam kehidupan kita. Dan akhir sekali untuk pengukuhan, kita akan menjawab soalan kuis dalam kuisis. Jadi harap bersedia, ya. Okey. So, persoalan untuk topik ini, yang pertama, apakah maksud mesin? Apakah beza antara mesin ringkas dan mesin kompleks? Apakah jenis-jenis mesin ringkas? Bagaimana kita mengenal mesin-mesin ringkas tersebut? Okey, jadi ini adalah lirik penuh untuk lagu Mesin, yang mana cikgu ambil daripada melodi asalnya, lagu yang digemari ramai, iaitu lagu Hutang daripada kumpulan Floor 88. Okey, di sini ada kandungan tentang mesin serta teknologi mesin lestari. Baik, macam biasa kita akan dengarkan lagu, kita akan tonton video lirik, kamu boleh nyanyi bersama-sama. Okey, dan cuba kenal pasti isi-isi penting di dalam lagu tersebut. Mudah kerja, boleh kurang daya, boleh jimat masa, tak bazir tenaga, banyak jenis dan kegunaannya. Ada satah condong, ia tuas takar, baji untuk potong, skru untuk mencantum, nak angkat putar-putar, mesinnya roda dan ganda. Cerita zaman dulu, Pak Kaduk bajak tanam, dia guna kerbau, kerjanya lambat siap. Kereta zaman sekarang sudah tidak guna kerbau, guna mesin baja,
Pegang steering, tekan minyak, pejam celip. Sekejap saja kerja siap untuk amai-amai belalang kupu-kupu. Ambil mesin itu, siapkanlah kerjamu. Lebih mudah kerja, cepat siap tugasmu. Cepat dapat hasil, lebih banyak untukmu. Buat laju-laju, buat sampai pokok sana. Kalau kau nak laju, jangan lupa tukar gear. Naik beban, boleh juga tarik kakak. Guna satah condong, turun naik pun tak apa. Kampung Sing Semar Hilang. Cerita zaman dulu, Pak Kaduk cuci baju, cuci guna tangan, kerjanya lambat siap. Cerita zaman sekarang, zaman teknologi moden, guna mesin basuh, masuk baju tekan suis, pejam celip. Sekejap saja kerja siap untuk amai-amai belalang kupu-kupu. Ambil mesin itu, siapkanlah kerjamu. Lebih mudah kerja, cepat siap tugasmu. Cepat dapat hasil, lebih banyak untungmu. Amai-amai belalang kupu-kupu. Ambil mesin itu, siapkanlah kerjamu. Lebih mudah kerja, cepat siap tugasmu. Cepat dapat hasil, lebih banyak untungmu. Kampung Sing Semar Hilang. Okey. Jangan lupa jenguk-jenguk dan subscribe channel YouTube Cikgu Sharifah Aziah untuk lebih banyak video perkongsian. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mesin? Kita lihat rangkap pertama untuk nota lirik Cikgu. Okey, macam biasa rangkap pertama dia mesti akan ada nota tentang maksud Okey. Ada banyak alat untuk mudah kerja, boleh kurang daya, boleh jimat masa, tak bazir tenaga, banyak jenis dan kegunaannya. So, apa maksud mesin? Alat. Okey, alat untuk memudahkan kerja. Dan apakah yang dimaksudkan dengan mudah kerja ni? Okey, mudah kerja maksudnya kita menggunakan daya yang kurang ataupun tenaga yang kurang. Maksudnya kita buat kerja tu kita tak letih, tak penat. Okey, kerja itu boleh disiapkan dengan cepat, iaitu menjimatkan masa dan tak bazirkan tenaga kita. Okey, so ini adalah maksud mudah. Okey, cepat, jimat tenaga, kurang daya serta menjimatkan masa. Okey, so mesin ni dia terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama mesin ringkas dan yang kedua mesin kompleks. So kita kena pandai bezakan yang mana satu mesin ringkas dan yang mana satu mesin kompleks. Jadi kita akan mula membincangkan tentang jenis-jenis mesin ringkas terlebih dahulu. Penting untuk kita mengenal ciri-ciri mesin ringkas dan kegunaannya. Okey. Kalau kamu lihat di rangkap yang kedua, cikgu dah kumpulkan ke semua jenis mesin ringkas. Ada satah condong, gia tuas takal, baji untuk potong, skru untuk mencantum, nak angkat putar-putar mesinnya, roda dan gandar. Dalam gambar, dalam perkataan yang berbeza warna. Pertama, satah condong. Kedua, gia. Ketiga, tuas. Keempat, takal. Kelima, baji. Keenam, skru. Dan yang ketujuh, roda dan ganda. So kita ada 7 jenis mesin ringkas yang perlu kita tahu.
Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 191 sehingga 195 untuk membaca dan memahami lebih tentang jenis-jenis mesin ringkas. Kita di sini akan membincangkan 7 jenis mesin ringkas itu, di mana cikgu dah susun. Kita akan bincang yang mudah-mudah dulu dan kemudiannya barulah yang agak complicated sedikit ataupun yang mengelirukan sedikit. Okey, jadi cikgu harap kamu bersedia ya. Okey, kita lihat di sini. Okey, di dua bahagian ini cikgu ceritakan tentang mesin ringkas. Cara nak kenal dia dengan kegunaan dia ya. So, bagaimanakah mengenal mesin ringkas dan apakah kegunaannya? Apakah contoh alatan yang mengandungi mesin-mesin ringkas tersebut? Okey, kita lihat yang pertama iaitu satah condong. Satah condong. Condong. Macam mana kita nak kenal alat itu ada satah condong? Kalau dah condong, maksudnya sengit kan? Okey, jadi apa-apa saja alatan yang condong ataupun sengit, maknanya dia adalah satah condong. Dan kegunaannya biasanya untuk menurunkan atau menaikkan beban. Sama ada daripada tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi ataupun tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu kegunaan satah condong. Kita boleh lihat contoh di sini, tangga dan tangga bergerak. Okey, bayangkan kalau kita nak naik ke tingkat 5 ke tingkat 10, okey, tanpa tangga. Okey, ataupun tangga bergerak. Nak ke tingkat 3 sekalipun kan. Okey, takkan kita nak panjat. Kita bukan Spiderman lah nak panjat dinding macam tu. Okey, nak turun pula daripada tingkat 3 ke bawah. Takkan nak terjun. Tak boleh macam tu. Jadi dengan adanya tangga, iaitu satah condong, okey, ia adalah alat yang membantu kita membuat kerja. Okey, sama ada kita sendiri nak naik atau turun ataupun mengangkat barang. Okey, selain tu, landasan turun naik OKU ataupun orang kelainan upaya, kita boleh lihat di sini, okey, orang yang menaiki kerusi roda. Dia tak boleh nak naik tangga biasa yang kita duk naik tu. Okey, jadi dia perlukan satu pelantar, okey, untuk memudahkan dia naik dan turun. Okey, faham ya yang ni? Dan satu lagi contoh ialah landasan turun naik barang. Kita nak angkat sesuatu barangan ke satu tempat yang lebih tinggi. Contohnya nak naik, nak angkat barang atau nak turunkan barang daripada lori. Jadi dengan adanya satu satah condong, landasan, okay, kita letakkan satu papan, okay, jadi kerja kita lebih mudah di situ. Okay. Jalan raya bertingkat atau tempat letak kereta bertingkat juga merupakan satu lagi contoh bagi satah condong. Okey, jalan raya bertingkat ni contohnya macam kalau kamu dah pernah pergi Genting Highland ataupun melalui lebuh raya Timur Barat kan, kena naik bukit tu, kita nampak dia kena naik bukit corner-corner macam tu, itu adalah jalan raya bertingkat. Okey, tempat letak kereta bertingkat biasanya dekat mall, shopping kompleks. Okey, bila kita tengok parking dekat bawah dah penuh, jadi kita akan naik ke tingkat atas. So, berpusing-pusing kita. Kalau dia tak berpusing-pusing pun kita nampak dia straight macam tu untuk naik ke atas ataupun turun ke bawah, maknanya itu adalah satah condong. Okey, kita faham tentang satah condong, benda tu sengit ataupun condong. Okey, mesin ringkas yang kedua ialah baji. Baji. Bagaimana kita nak kenal baji? Pada pertama, ciri dia baji mesti tajam. Okey, tajam. So, apa kegunaan benda yang tajam ni? Biasanya untuk memotong ataupun memisahkan dua objek ataupun kita cucuk, kita tembuskan sesuatu. Okey, sebab dia tajam kan? Alright. So, di sini untuk lirik ada fungsi baji di sini, iaitu baji untuk potong ataupun memotong. Jadi contoh di sini apa biasa kita gunakan untuk memotong ialah pisau, nak potong sayur, nak potong ikan, nak potong buah-buahan dan macam-macam lagi. So benda tu perlu tajam. Begitu juga dengan gunting. Kena tajam baru boleh kita gunting kain, gunting kertas. Okay, ini adalah contoh baji. Jarum. Jarum pun adalah mesin.
Okey, di mana kita menggunakan jarum untuk menjahit. Tapi kalau tanpa jarum, bolehkah kita nak masukkan benang di celah-celah kain? Takkan kita nak masukkan guna jari kita macam tu? Tak boleh kan? Okey, maknanya jarum itu adalah satu mesin ringkas. Okey, begitu juga dengan paku untuk kita tebuk papan. Dia perlu tajam. Mesin pemotong rumput adalah salah satu alatan yang mengandungi baji. Nak potong rumput, kena tajam. Begitu juga dengan pahat. Mungkin ada yang tak biasa dengan pahat. Pahat ni kegunaannya untuk mengukir di atas permukaan kayu ataupun meratakan permukaan kayu. Yang tu dia ukir perkataan. Okay. Faham tentang baji. Senang kan? Okey. Yang ketiga ialah skru. Skru ni semua orang tahu. Nampak saja gambar yang macam ni, okey. Maknanya dia skru. Tapi apa benda tu? Itu adalah satah condong berlingkar. Dan satah condong berlingkar ini kita panggil sebagai bebenang. Kamu kena ingat perkataan ini dan cikgu rasa memang kamu dah biasa dengan perkataan bebenang ni. Ini adalah merupakan istilah yang kamu dah pernah belajar untuk subjek RBT. Tapi ada 1 tahun dalam soalan UPSR. Kalau tak silap cikgu dalam tahun 2015. Kalau tak silap. Bila murid lupa perkataan bebenang ni, dia dah hilang banyak markah dalam satu eksperimen. Untuk kertas 2 dia ada satu soalan yang mengandungi pecahan-pecahan kan. Katakan dalam 10 markah. Setiap soalan tu perlu disebutkan perkataan bebenang. So bila dia lupa perkataan bebenang, dia gunakan perkataan lain yang tidak ada kaitan ataupun lari maksud, maka dia akan kehilangan markah. Jadi mengingat istilah-istilah ini sangat penting. So apakah kegunaan skru? Mencantum, menyatukan atau mengetatkan atau menggabungkan 2 komponen. Ini kegunaan skru. So dalam lirik, skru untuk mencantum. So kita boleh lihat contoh di sini. Dia nak gabungkan atau dia nak cantumkan 2 bahagian kayu. Yang ni pula nak menggabungkan komponen-komponen besi. Guna skru. Ini pun sama. Ini pula contoh. Nak cantum atau nak gabungkan 2 bahagian meja. Meja dan kakinya. Jadi kita perlukan skru. Kalau tidak, kalau dia longgar, dia tak akan jadi meja yang stabil. Yang ni pula untuk kerusi. Dan yang ketiga untuk gunting. Di gunting pun ada skru. Kalau kamu perasan di bahagian tengah-tengah tu, yang tu adalah skru. Di mana skru itu digunakan untuk mencantumkan 2 bahagian bilah gunting. Kalau tidak, gunting takkan jadi gunting. Faham tentang skru. Seterusnya kita akan melihat tentang gear. Gear kita dah belajar masa darjah 3. Kegunaan gear pun kita dah tahu. Atau kalau lupa tu kita baca semula. So gear ni macam mana kita nak kenal? Cuba lihat bentuk dia. Kalau bentuknya berbentuk silinder ataupun roda bergigi. Dia bulat dan dikelilingnya macam gigi. Tak kira banyak besar mana, besar ke kecil ke. Kalau kamu nampak bentuknya bulat seperti roda itu dan ada gigi di kelilingnya, maka itu adalah gear. Dan apakah kegunaan gear? Ubah kelajuan, ubah arah pergerakan sama ada nak ke depan ataupun nak ke belakang. Membolehkan objek bergerak. Di mana dia akan mengawal pergerakan sesuatu objek. Lirik. Buai laju-laju, buai sampai pokok sena. Kalau kau nak laju, jangan lupa tukar gear. Cikgu suka nyanyi lagu ni. Happy je. Kalau nak laju, jangan lupa tukar gear. Baik. Masuk gear 1, naik ke gear 2, naik sampai gear paling tinggi, gear 4, gear 5 macam tu. So, apa contoh alatan yang mempunyai gear? Baik, nak bergerak mana tu? Jam tangan. Ataupun apa-apa juga jenis jam. Jam dinding ke apa-apa jam lah. Dalam jam tu, ada gear sebenarnya. Apa kegunaan gear di dalam jam? Kita perhatikan ini. Ini dalaman dia.
Okey, kalau kamu perasan, nampak tak gear kat situ? Nampak tak satu roda bergigi yang sedang bergerak? Okey. Alright. Yang laju tu adalah jarum saat. Okey. Yang tepi dia tu, yang perlahan sikit tu, itu adalah jarum minit. Dia akan bergerak setiap 1 minit. Manakala yang satu lagi adalah jarum jam. So, setiap jam bila cukup 1 jam, dia akan bergerak. So, kegunaan gear di dalam jam tangan ni adalah untuk mengawal pergerakan jarum jam. Okey. Seterusnya, basikal. Okey, basikal kita ada 2 jenis. Satu basikal yang tak ada gear, yang kita tak boleh nak ubah kelajuan gear 1, gear 2 tu kan. Okey, yang ni basikal biasa. Di mana gear pada basikal biasa? Okey, kita lihat di sini kita ada 2 gear, kecil dan besar, yang disambung dengan rantai basikal. So, bila kita kayuh tu, dia akan bergerak. So, dia akan membolehkan basikal itu bergerak. Okey. Selain tu, gear pun ada kan untuk basikal yang kita boleh ubah kelajuan dia tu. Okey. Dan cuba kita lihat perbezaan antara gear A dengan gear B dari segi arah putaran dia. Yang ni selalu orang keliru. Okey. Yang A, tengok arah putaran dia. Kalau dia jauh-jauh, dia akan berputar mengikut arah yang sama. Bayangkan kalau basikal kita kayuh tiba-tiba macam ni, dia akan jadi macam mana? Tak boleh nak bergerak lah kan? Okey, sebab dia berlawanan. Tapi kalau dekat basikal, okey, jauh-jauh, so dia akan bergerak arah yang sama. Manakala yang B pula, dia duduk dekat-dekat. So, bila duduk dekat-dekat, dia akan bersentuhan, dia akan menolak antara satu sama lain. Jadi, arah pergerakan dia adalah berlawanan. Okey, yang mana yang bersentuhan tu, dia akan berlawanan. Faham Okey. Apakah contoh alatan yang mempunyai gear? Caranya mudah saja. Kalau kamu tengok alatan tu, dia boleh kita boleh laraskan dia punya kelajuan. Kita boleh tukar kelajuan dia. Sama ada nak kelajuan yang perlahan ataupun laju. Okey, sebagai contoh mesin pengisar. Okey, kalau kita pernah tengok mesin pengisar, okey, kita nak kisar dia perlahan saja, kita tekan 1. Okey, kalau kita nak dia laju, kita tekan 2 ataupun 3. So, maksudnya mesin pengisar itu mempunyai gear. Okey, selain tu contoh kipas. Tak kisah kipas meja atau kipas siling atau kipas dinding. Okey, mana-mana kipas. Semuanya kita boleh laraskan dia punya kelajuan. Kalau panas, kita akan ambil kelajuan yang tinggi. Kalau kita sejuk, kita akan kurangkan kelajuannya dengan melaraskan gear itu. Okey. Kenderaan pun sama juga. Semua jenis kenderaan yang bergerak, yang boleh kita ubah kelajuan dia. Tak kiralah kereta, van, lori, motosikal, kapal terbang, helikopter, semuanya mempunyai gear. Okay? Alright. So, faham gear. Okey, sekarang lihat pula takal. Mesin ringkas yang kelima, takal. Tolong fahamkan betul-betul supaya kita tidak terkeliru dengan roda dan ganda. Okey, roda dan ganda dia lain sikit. Okey, so fahamkan dulu bagaimana cara untuk kita mengendalikan takal ni. So, lihat gambar. Okey, takal ni macam mana kita nak kenal? Dia ada roda beralur. Apakah maksud roda beralur? Cuba lihat gambar di sini yang cikgu letak anak panah ni. Roda beralur maksudnya dia roda, di tengah-tengahnya ada satu ruang ataupun alur untuk dia letakkan tali ataupun apa-apa saja yang kabel ke apa-apa sajalah yang boleh letak kat situ dan kita akan tarik dia. Okey? Jadi takal ini berfungsi dengan cara kita menarik mesin tersebut. Kegunaannya untuk mengangkat objek atau menurunkan objek dengan cara menarik. Sebab tu kena ada tali. Okey, nampak aja roda beralur ada tali, maka itu adalah takal dan kita perlu tarik dia. Okey, faham Kita lihat pula contoh. Okey, ini nota dia. Okey. Turun naik beban boleh juga tarik takal. Di situ. Okey, nak turunkan ataupun nak naikkan beban, kita boleh gunakan takal dengan cara menarik takal tersebut. Ini adalah contoh. Okey, visual. Orang mengangkat beban 200 kg, bukannya ringan. Okay, tinggi pula tu 4 meter.
Okey, alright. So tu contoh dia. Dan ini contoh gambar kalau kita nak naikkan sesuatu alatan objek ataupun beban naik ke atas, bandingkan dengan cara kita nak naik angkat dengan tangan kita saja dengan menggunakan takal. So ada beza dia kan. Kalau kita angkat guna tangan kita tanpa sebarang alatan, kita akan perlu menggunakan tenaga yang lebih, kita akan penat dan kerja akan lambat siap. Sebaliknya kalau kita gunakan takal, kerja kita akan lebih mudah dan cepat disiapkan. Contoh yang seterusnya ini. Orang zaman dulu dia guna air perigi tau. Air dalam perigi tu. Jadi macam mana dia nak angkat air dari perigi tu? So dia gunakan takal. Di sini ada takal. So dia masuk, dia turunkan timba tu atau bekas tu masuk ke dalam air, lepas tu dia tarik. So kerjanya lebih mudah. Tiang bendera. Yang ni kita dah biasa tengok kan. Setiap kali perhimpunan, lama tak perhimpunan kan? Setiap kali perhimpunan kita akan nyanyikan lagu negaraku, lagu negeri dan juga lagu sekolah masing-masing. Pengawas akan bertugas untuk menaikkan bendera. Adakah pengawas itu dia panjat naik tinggi tiang bendera tu untuk pasang bendera tu ke atas? Tak kan? Dia duduk dekat bawah dan dia relax aja, dia tarik itu. Dia menarik naik bendera itu sehingga ke paling tinggi dekat hujung tu. So itu adalah takal. Tak perlulah dia nak panjat-panjat naik tinggi. So di manakah takal? Dekat ujung ni kamu boleh nampak takal. Dengan kat bawah dekat tempat kita duk tarik-tarik ataupun kita duk ikat-ikat dia punya tali tu. So ini adalah contoh untuk takal, tiang bendera. Crane. Kamu lihat gambar itu? Kegunaan crane adalah untuk mengangkat barang-barang yang berat. Mengangkat dan menurunkan barang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bayangkan barang yang berat macam kontena. Takkan kita nak angkat menggunakan tenaga kita sepenuhnya. Kerja memang lambat siap. Belum tentu boleh angkat pun. Kan? Bayangkan pula ada kereta yang aksiden terjatuh dalam parit, terjatuh dalam gaung. Bagaimana nak angkat kereta-kereta tersebut? Takkan kita nak angkat dengan tangan kita. Alright, kita bukannya Spiderman ataupun Superman. Alright. So, kita gunakan alat ataupun mesin yang kita namakan sebagai crane. Jentera yang ada takal ini boleh membantu kita untuk mengangkat dan menurunkan beban. Selain tu, lori penunda, yang duk tarik kereta tu kan, yang aksiden ke rosak ke pun ada takal. Contoh seterusnya, lift. Biasanya kita naik, masuk lift, kita tekan je nak pergi ke tingkat 30. Naik terus sampai. Kan? Lepas tu nak turun balik. Tekan switch terus bawah. Tekan button tu kan. Sebenarnya apakah yang mengawal pergerakan lift tersebut? Cuba lihat gambar. Lift turun naik tu, nampak tak ada takal dekat hujung ni? Dekat atas sekali ni. Ini adalah takal yang mengawal pergerakan lift. So lift adalah contoh takal. Boleh? Seterusnya, roda dan ganda. Ingat takal tadi roda beralur ada tali dan kita kena tarik. Manakala roda dan ganda, cara dia ada roda juga. Dia ada roda dan dia ada ganda. Apa benda ganda tu? Ganda adalah satu batang pemegang yang memegang roda yang berputar tersebut. Dia tak semestinya roda lah. Apa-apa saja yang boleh berputar. Kalau kita nampak alat itu kita perlu putar. Putar macam ni. Ataupun kita pulas. Ataupun pusing. Maknanya alatan itu mengandungi roda dan ganda. Putar, pulas dan pusing. Tak kisah pusing macam mana pun asalkan nampak saja pergerakan kita kena putar, pulas ataupun pusing, maka itu adalah roda dan ganda. Tak tarik Kalau tarik itu adalah takal. Di sini. Nak angkat putar-putar, mesinnya roda dan ganda. Nak angkat putar-putar, mesinnya roda dan ganda. So kegunaannya pertama untuk menggerakkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua untuk membuka objek ataupun alatan. So kita tengok contoh menggerakkan objek. Contoh pedal basikal.
nak gerakkan basikal kita kena kayuh. Kan? Okey. So di manakah roda dan ganda pada pedal basikal tu ataupun pada basikal tu sendiri? Okey. Di tempat kita kayuh tu, nampak tak bila kita kayuh benda itu berputar. So bila benda itu berputar, maka itu adalah roda dan ganda. Selain tu, dekat basikal kat mana lagi ada roda dan ganda? Kalau kamu perasan, berputar tu. Apa lagi yang berputar? Okey, roda Okey, tayar dia. Tayar dia pun adalah roda dan ganda. Okey, contoh yang kedua, steering. Steering kereta, kita nak corner ke kanan, kita nak corner ke kiri. Okey, kita perlukan steering tu. Dan kita perlu putarkan steering tu. Jadi bila kita putarkan steering itu, maknanya steering itu mempunyai roda dan ganda. Okey, mesin pengadun. Mixer, egg beater, okey, pemukul telur apa semua tu. Yang tu pun kalau kamu perasan, siapa yang pernah buat kek apa semua tu kan, kita nak pukul telur ataupun adunan tu, yang tu memang kita pegang, tapi benda tu yang kita gerak sendiri. Tapi yang dekat komponen yang pemukul tu, kalau kamu perasan dia akan berputar. Kan? Dia akan berputar. Okay, walaupun kita tak nampak komponen roda di situ, tetapi bila dia berputar atau berpusing, maknanya dia ada roda dan ganda. Okey ya. Begitu juga dengan spana. Spana. Spana ni apa kegunaannya? Biasanya untuk membuka komponen. Okey, sama ada nak buka tayar kereta, nak buka skru, okey, pada bahagian-bahagian semua tu dengan cara kita kena putar. Sama ada yang ada batang tu kita putar begini ataupun macam dalam gambar ni kita pulah-pulah-pulah gitu. Kan? Screwdriver pun adalah roda dan ganda. Okey faham roda dan ganda? Okey, jangan keliru dengan takal. Benda ni kita tak perlu tarik. Okey, kita hanya putar, pusing ataupun pulas. Okey, yang ni, halah, cute. Okey, troli. Kita pergi beli barang banyak, nak bawa dengan tangan kita sendiri, nak angkut tu sikit punya banyak, berat. Berat. Jalan sikit letak, jalan sikit letak. Tapi apabila kita menggunakan troli, belilah barang banyak mana pun, letak aja dalam troli dan kita tolak, relax aja kan. Okey, apakah yang membantu kita membawa tu? Troli. Apa yang ada pada troli tersebut? Apakah komponen alat mesin yang ada pada troli? So kalau kita lihat di sini, di manakah terdapatnya roda dan ganda? Dekat mana? Di bahagian bawahnya yang ada roda tu. Okey, roda di situ membantu kita menggerakkan troli. Okey, alright. So, kita lihat pula mesin ringkas yang terakhir iaitu tuas. So, bagaimana kita nak kenal tuas ni? Okey, tuas mesti ada 3 komponennya iaitu fulcrum, daya dan beban. Okey, fulcrum, daya dan beban. Okey, untuk mesin-mesin tuas ni, alatan-alatan ni, kadang-kadang kedudukannya berbeza Kadang-kadang ada fulcrum yang duduk kat tepi. Okey, daya duduk kat tengah. So dia bergantung kepada alatan tersebut. Okey. So apakah kegunaan tuas? Biasanya tuas kita gunakan untuk mengangkat objek. Okey. Kedua, membuka atau mengumpil objek. Okey, macam mana tu? Kalau kita nampak, cara pengendaliannya kita kena grip. Okey, kita kena cengkam macam ni. Ni maksudnya cengkam kan? So kalau alatan tu kita kena cengkam macam ni, maksudnya dia ada tuas. Kedua, kita cungkil. Okey, cungkil ataupun umpil. Itu ada tuas. So pertama grip, kedua cungkil. Dan ketiga, kalau kita kena angkat sesuatu beban tu, maksudnya dia ada tuas. Ini adalah cara kita nak kenal. Okey, cara nak kenal tuas tu. Okey. Kita tengok contoh macam mana kita menggunakan tuas untuk mencungkil ataupun mengumpil. Ini kita menarik paku. Okey, menggunakan penukul. Nak tarik paku tu. Itu adalah tuas. Dan kita perlu tahu yang mana ataupun di manakah kedudukan fulcrum, daya dan beban ketika kita menarik paku. Kita lihat di sini cara paling mudah, first kali kenal pasti beban dekat mana. Okey, kalau kita nak tarik paku, tentulah paku itu bebannya. Okey, so paku memang beban lah. Okey.
Alright, sekarang nak tengok pula kedudukan daya. Daya adalah tempat kita kenakan daya tu. Okay, dan bila kita tarik paku, kalau paku tu duduk kat dalam sangat kan, dekat bahagian mana yang kita akan tekan dan kita akan rasa tekanan tersebut? Sakit tangan kita tu. Okay, kita akan rasa dekat tangan kita, dekat tempat kita pegang. Kan, rasa sakit. Okay, so itu adalah kedudukan daya. Manakala, di mana pula fulcrum? Okay, kedudukan fulcrum di mana? Fulcrum digunakan untuk menyokong beban. Ini fungsi fulcrum. Menyokong beban. So, bila menyokong beban, tengok situ. Okay. Dekat mana ataupun dekat bahagian mana yang akan menyokong beban tersebut bila kita tarik benda tu? Dia ada di bahagian bawah ini. Kan? Kita akan tekan dekat situ, dia akan menyokong beban tu dan memudahkan proses mencabut. So, ini adalah fulcrum. Okay. Lihat pula contoh yang kedua. Sama juga, ini mencungkil juga. Membuka penutup botol. Okay. Menggunakan pembuka botol tu. So, di mana bebannya? Penutup botol tu lah beban dia. Sebab kita nak buka penutup botol kan? Okay. Di mana daya? Tempat pegang. Okay. Dan di manakah fulcrum? Dekat mana fulcrum? Di sini. Yang tempat ada corner tu kan, yang tu, itu adalah fulcrum. Okey, tengok pula gunting. Okey, gunting adalah salah satu contoh tuas. Alatan ini dikendalikan secara mencengkam, grip macam ni. So macam ni, apa lagi yang biasa kita buat macam ni? Okey, stapler kan? Okey, stapler. Spanner pun, bukan spanner, plier. Okey, plier pun macam ni juga kan. Okey, apa-apa saja macam ni ataupun macam ni, okey, atau macam ni. So, itu semua ada komponen tuas. So, di manakah kedudukan fulcrum, daya dan beban pada gunting? Mari kita tengok. Ini contoh menggunting kertas. Kita gunting kertas, maksudnya kertas adalah beban. Kena pasti beban dulu. Okey. Kalau katakan kertas ataupun kain itu tebal kan, okay, tentu kita perlu tekan kan. So, di bahagian mana yang kita akan rasa tekanan ataupun sakit tangan kita? Okay, adakah di bahagian tengah ini, dekat tempat skru dia tu? Ataupun dekat bahagian kita masukkan jari kita? Okay, so di situ akan jadi daya, kedudukan daya. Daya. Okay, kat situlah sakit tangan kita tu, kita akan tekan lebih kuat. So, itu adalah kedudukan daya pada gunting. Dan di manakah kedudukan fulcrum untuk menyokong? Tentulah di tengah. Okay. Okey, yang ni pun sama juga, penyepit ais ataupun penyepit kuih. Di sini grip juga, cengkam. Okay. Dan bila kita kepit ais, tentulah ais itu akan jadi dia punya beban. Okay. Dan di bahagian mana yang kita pegang dan kita tekan kuat? Dekat bahagian jari dia ni kan. Dekat sini adalah daya. Dan di mana pula kedudukan fulcrum dia? Fulcrum dekat mana? Kat tengah ni ke? Ataupun dekat hujung? Okey, untuk penyepit ais ataupun kuih, kedudukan fulcrum di hujung sekali. Okey, tangan kita yang kat sini tu menyokong. Okey, alright. Seterusnya, apabila kita menggunakan alatan itu untuk mengangkat sesuatu. Okey, contoh jongkan-jongkit. Angkatlah juga tu. Mungkin nak main tu nak kena angkat. Kalau kita main dengan kawan kita yang lebih berat daripada kita, so kita perlu tekan lebih kan. Okey, kalau dia ringan senang aja. Dia pula yang perlu tekan lebih. Okey. So, kedudukan fulcrum, daya dan beban untuk jongkan-jongkit ataupun apa-apa saja alatan yang bentuk dia macam ni. Di manakah kedudukan bebannya? Yang kita nak angkat itu akan jadi beban. So, di mana dayanya? Dekat tempat kita tekan. Okey, dan fulcrumnya di mana? Ini. Ini adalah simbol untuk fulcrum. Okey. Okay. Alright, kita lihat contoh tuas lagi. Pertama, kereta sorong. Kedua, troli. Dua-duanya sama untuk mengangkat beban. Okey, so di manakah kedudukan fulcrum, daya dan beban di sini? Contoh, kereta sorong, angkat tanah. Jadi tanah akan jadi
beban. Dan bila kita angkat tanah menggunakan kereta sorong tu, bahagian mana yang akan rasa, aduh beratnya, oh sakit, nak kena kuat ni. Okey, bahagian mana? Adakah di bahagian tayar ataupun di bahagian tangan yang memegang? Okey, so di bahagian tangan yang memegang itu adalah kedudukan daya. Dan bila kita menyorong kereta sorong tersebut, bahagian manakah yang akan menyokong beban itu? Okey, so kedudukannya di tayar itu, iaitu itulah fulcrumnya. Okey. So bagaimanakah kita mengangkat beban dengan cara yang paling mudah menggunakan paling kurang daya? Kita tahu fungsi fulcrum adalah untuk menyokong beban. Fulcrum untuk menyokong beban. So macam kita juga, bila kita nak menyokong kawan kita yang sedih, adakah kita akan mendekati kawan kita ataupun kita jauhkan diri daripada dia? Nak menyokong, kita perlu dekat dengan dia. Okey? Jadi sama juga dengan sini Untuk memudahkan kerja kita, supaya kita tak guna banyak tenaga, kita perlu mendekatkan fulcrum dengan beban. Makin dekat, makin mudah. Okey bila dia jadi dekat macam tu, so kerja kita akan mudah. Jadi apakah caranya? Dekatkan fulcrum dengan beban. Okey, macam ni. So ingat nak angkat barang, fulcrum kena dekat dengan beban, baru senang kerja kita. Okey, seterusnya, maksud mesin kompleks. Tadi kita dah bincangkan mesin-mesin ringkas. So sekarang ni apa maksud mesin kompleks? Okey, dalam buku teks muka surat 197 ada petikan tentang mesin kompleks. So cikgu letak di sini, maksud mesin kompleks ialah alat juga yang mengandungi gabungan lebih daripada 2 mesin ringkas. Kebanyakan alat dekat dalam sekeliling kita ni yang kita guna kebanyakannya adalah mesin kompleks sebab kita perlu buat kerja tu dengan lebih mudah kan. Jadi dia mengandungi lebih daripada 1 mesin ringkas. Kalau kamu nampak alatan tu ada 2 mesin ringkas atau lebih, maknanya itu adalah mesin kompleks. Tengok gunting, nampak simple je gunting ni. Tapi gunting adalah mesin kompleks. So cuba fikirkan. Di sini pentingnya kita mengenal ciri-ciri mesin ringkas macam yang tadi yang kita dah bincangkan tadi. So apa kegunaan gunting? Untuk memotong kan? Nak potong mesti tajam. So kalau tajam dia mesti ada baji. Okey. Dan yang tadi pun kita dah bincang, dia ada beban, fulcrum dan daya. Maknanya dia ada tuas. Dan akhir sekali kita jangan lupa di tengah-tengah ini ada komponen skru untuk mencantumkan 2 bahagian bilah gunting. Jadi ini adalah contoh mesin kompleks. Okay, kita lihat contoh yang kedua, kereta sorong tadi. Cikgu tak boleh nak bincang banyak sebab masa tak cukup. Okey, so mesin kompleks kereta sorong. Di manakah komponen mesin-mesin ringkasnya? Tadi kita bincang kereta sorong ada tuas sebab dia kegunaannya untuk mengangkat beban. So, untuk yang ni, bebannya dekat sini Okey, yang diangkat tu. Okey, so dia tahulah dia ada tuas. Jadi selain daripada tuas, apa lagi yang ada pada kereta sorong? Skru memang ada. Sebab skru ni dia memang ada pada hampir semua alatan sebab kegunaannya untuk mencantumkan komponen-komponen kan. Okey, ada satu lagi. Apakah dia? Cuba perhatikan betul-betul. Apakah yang ada yang memudahkan kita menyorong kereta sorong tersebut? Kita nampak ada tayar di bawah ini, ada roda di bawah ini. Maksudnya dia ada roda dan gandar. So bila ada tuas serta roda dan gandar, maka kereta sorong kita panggil sebagai mesin kompleks. So faham beza antara mesin ringkas dengan mesin kompleks. Mesin kompleks ni dia mengandungi gabungan lebih daripada 2 mesin ringkas. Okey, sekarang kita akan tengok pula teknologi dan mesin lestari. Okey, muka surat 201 ada penerangan tentang maksud mesin lestari. Pendeknya, mesin lestari ni mudah digunakan, selamat digunakan, dia tahan lama, dia tak mudah rosak. Okey, satu lagi, menguntungkan. Menguntungkan dari segi masa, iaitu kita boleh jimat masa, kerja kita boleh buat dengan cepat. Serta menguntungkan dari segi wang, di mana kita dapat hasilkan sesuatu barangan dalam masa yang singkat. Banyak barang dapat dihasilkan
dalam satu masa yang singkat, so kita boleh jual, kita dapat duit. Okey, itu menguntungkan dari segi wang. Okey, dan mesra alam iaitu tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, So di sini ada 3 nota tentang teknologi dan mesin lestari. Okey, cerita zaman dulu, Pak Kaduk bajak tanah, dia guna kerbau. Kerjanya lambat siap, cerita zaman sekarang sudah tidak guna kerbau, guna mesin bajak. Pegang steering, tekan minyak, pejam celik, sekejap saja kerja siap. Amai-amai belalang kupu-kupu, ambil mesin itu, siapkanlah kerjamu. Lebih mudah kerja, cepat siap tugasmu. Cepat dapat hasil, lebih banyak untungmu. Cerita zaman dulu, Pak Kaduk cuci baju, cuci guna tangan. Kerjanya lambat siap, cerita zaman sekarang, zaman teknologi moden. Guna mesin basuh, masuk baju, tekan suis, pejam celik. Sekejap saja kerja siap. Nak sambung lagi tu. Seronok nyanyi lagu ni. Okey, so sekarang ni kamu kena tahu, mengenal pasti yang manakah mesin lestari. So cari saja, senang aja ni. Cari yang moden, yang lebih mudah untuk kita kendalikan, yang kerjanya lebih cepat. Alright So antara A dengan B. Okay, membajak menggunakan kerbau. A. Okay, bukan kerbau yang bajak tanah tu. Sebenarnya ada alatan yang dipasang untuk ditarik oleh kerbau. Okay. Dan manakala B menggunakan mesin bajak ataupun traktor. So antara A dengan B, yang mana yang lebih mudah, kerja lebih cepat, kurang guna tenaga kita? Okey, jadi yang mana? A atau B, mesin lestari? Of course, jawapan dia B. Okey, teruskan. Antara A dengan B. A, membasuh menggunakan mesin basuh. Tekan suis, tunggu je. Okey, buatlah apa-apa kerja lain, dah siap. Okey, manakala B ni, tu bila nak siap ni? Gonyoh punya gonyoh. Okay, so antara dua-dua ni yang manakah mesin lestari? Of course A Okay, jawapan dia adalah A. Sekarang kita tengok pula contoh ni. Antara A dengan B, yang manakah lestari? Ini adalah contoh membuka tin. Menggunakan 2 jenis pembuka tin yang berbeza. So yang pertama tu, okay, benda tu tajam. Dia ada baji kan? Okay, lepas tu kita kena cungkil dia. Maknanya dia adalah mesin kompleks. Dan jangan lupa ada skru untuk menyambung 2 komponen. So kita kena cungkil-cungkil macam tu. Manakala B, kalau kita perasan, cara kendalikan dia adalah dengan cara memutar atau memusingkan bahagian itu. Maknanya dia dah ada lebih daripada 2 mesin ringkas. Pertama, baji ada. Kedua, tuas, yes, okay. Dan yang ketiga, dia ada roda dan ganda. So, antara A dengan B, yang manakah lebih lestari? Yang manakah memerlukan tenaga yang kurang dan lebih cepat siap? Mana? A ke B? Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, cikgu bagi lagi satu pilihan. Okay, yang ni pun pembuka tin juga. Yang ni dia letak aja, dia tekan suis, tak payah nak pegang apa-apa. Alat tu dia berpusing sendiri. Dan tin pun dah buka penutup dia. Okay, so antara A, B dan C, yang manakah paling lestari? Cari yang paling moden, paling mudah, maka itulah yang paling lestari. Okey. Alright, kamu boleh lihat aktiviti buku teks kamu. Okey, muka surat 208 untuk tahun 6. Dia ada satu aktiviti membuat lastik. Okey, yang ni menggunakan kotak tisu, pensel, pembaris dengan getah, gelang getah serta ada penutup botol di sini. Okey, cikgu tunjukkan ini. Contoh cikgu buat bersama anak-anak murid cikgu. Okey. 3. Kamu boleh buat kat rumah. 3. Lastik. Dia ada banyak jenis lastik ni. Kan? Ni salah satu yang terdapat dalam buku teks. 3. Okey. 3. Okey, kita sambung. Alright.
Aktiviti buku teks tahun 4 pun ada. Okey, yang boleh kamu buat iaitu tangan robot. Yang ni. Bila macam ni maksudnya dia ada komponen tuas. Dan of course dia ada skru di situ untuk kita cantumkan komponen-komponen. Manakala tahun 3 membuat atau membina model takal. Yang ni pun cikgu ada video. Okey, ni tahun 3 pun dah buat takal dah. Okey, kita boleh tengok. Okey, cikgu ada muat naikkan video cikgu ni dekat YouTube, jadi boleh tengok. Okey, di mana murid perlu menghasilkan takal sendiri. Okey. Buat sendiri. Dia nak jimat masa, buat dulu kat rumah dengan bantuan parents. Okey. Alright. Dan bila sampai dekat sekolah, okey, gabungkan komponen dan tunjukkan cara berfungsi. Kita tarik. Takal kita kena tarik. Okey. Kerja murid tahun 3. Okey. So, apakah kepentingan teknologi mesin lestari dalam kehidupan kita? Satu, dia tahan lama, dia tak mudah rosak. Okey? Kedua, dia jimatkan kos, dia jimatkan masa. Yang ketiga, menguntungkan dari segi masa dan juga wang. Okey? Contohnya macam kita jahit baju. Kalau kita jahit baju guna tangan, maybe seminggu baru siap. Tapi kalau kita gunakan mesin, okey, contoh kilang dia gunakan mesin. Dalam 1 jam dia boleh siapkan sampai 200 ataupun 1000 helai baju. Okey, so dia dapat jual dalam masa yang singkat. Jadi itu maksud menguntungkan dari segi wang. Okey, satu lagi, selamat dan mudah serta tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, so daripada apa yang telah kita bincangkan, okey, cikgu harap kamu telah dapat mengingat, okey, memahami dan menguasai semua apa kandungan tentang mesin dan teknologi lestari. Okey, semua-semua ni dah kita bincangkan. Dan sekarang, okey, kita akan berkuizis. Okey, macam biasa, okey, Google Quizzes, alright. Klik join game, masukkan game code 711524. Okey, dan lepas tu kamu get ready. 711524. Okey. 711524. 711524. Okey, cikgu tunggu Okey, Nazmi SK Putrajaya, Aufa SK KTEM, Raski Sfera, Anik SKK, Akil Simpang 4. Welcome semua. Faris Haziq Panggas, Akil Haras, Syaurah. Okey, kita ada 28 orang di awal pagi ni kan. Tak ada yang tidur lagi apa. Tapi tahniah pada siapa yang turut serta untuk kelas. Okay. Pembelajaran berterusan. Okay. Walaupun dah tak UPSR, walaupun UPSR dibatalkan, kita jangan lupa dia masih akan ada ujian penilaian. Okay. Yang mana kita tak tahu lagi macam mana. Kita kena tahu KPM umum macam mana. Dan ilmu kita bukan setakat tahun 6 saja. Kita jangan lupa kita ada lagi ilmu. Lagi banyak ilmu yang perlu kita belajar, yang perlu kita dalami apabila kita masuk ke sekolah menengah nanti. So, jangan jadikan alasan tak ada UPSR, so tak kena belajar. Okay. Alright. Cikgu tunggu. 39. Slow sikit hari ni. Okay, kita tunggu. Alright. 40 cukup 41. Okay, 45 lah. Cikgu tunggu 45 dan kita akan mula anytime. So, just get ready. Okay. Okey, teruslah. Okey. Alright. Okey, dengan kiraan 1, 2, 3,
Lambat cikgu nak tunggu 43. Okey. 1, 2, 3. Kita mula. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tunggu. Untuk siapa yang nak lihat soalan. Okey. Apakah maksud mesin ringkas? Alat untuk memudahkan kerja. Alat yang digunakan tanpa menggunakan tenaga. Alat yang menyukarkan hidup manusia. Atau alat yang mencemarkan alam sekitar. Okey. Soalan kedua, apakah nama mesin ringkas ini? Dia bagi gambar. Adakah ia gear, baji, takal atau tuas? Okey. Soalan tiga, apakah kegunaan mesin ringkas ini? Nampak mesin ringkas ni kita kena kenal dan kita kena tahu apakah fungsi dia. Memisahkan objek, mengangkat objek, mengubah kelajuan objek, mencantumkan dua bahagian objek. Okey, soalan 4. Apakah jenis mesin ringkas ini? Dia guna ni, tengah duk potong-potong ni. Gear, baji, tuas, takal. Soalan 5. Yang manakah antara berikut merupakan kedudukan bagi fulcrum dalam sistem tuas di atas? So, lihat gambar di sini, dia ada labelkan A, B dengan C. So, kita kena tahu di manakah kedudukan fulcrum. Ingat, fulcrum untuk menyokong beban. So, di mana agaknya? Soalan 6. Yang manakah antara berikut merupakan kedudukan bagi daya dalam sistem tuas di atas? Okey, daya adalah tempat yang kita kenakan tekanan dan kita dapat rasa beratnya di situ. Okey, Q, P ataupun R. Soalan 7. Jam tangan di atas mempunyai mesin ringkas yang terdiri daripada tuas dan roda dan ganda, takal dan baji, tuas dan satah condong, atau roda dan ganda dan gear. 8. Apakah kegunaan gear? Tandakan jawapan-jawapan yang betul. Dia ada lebih daripada satu jawapan kat sini. Adakah mengubah bentuk objek, mengubah kelajuan objek, mencantumkan dua objek, atau mengubah arah objek? 9. Apakah maksud mesin kompleks? Alat untuk memudahkan kerja, alat yang mengandungi gabungan beberapa jenis mesin ringkas, alat yang tidak mencemarkan alam sekitar, atau alat yang terdiri daripada dua jenis mesin ringkas sahaja. Soalan 10. Apakah jenis mesin-mesin ringkas yang terdapat pada sebuah gunting? Tersebilah gunting. Tandakan jawapan-jawapan yang betul. Okey, ada lebih jawapan lah dekat sini. Okey, baji, tuas, gear ataupun skru. So yang mana mesin ringkas yang ada pada gunting? Ni kita dah bincang tadi. Okey, antara mesin yang berikut yang manakah lebih lestari? Senang je cari yang lebih moden. A atau B. Okey. Soalan 12. Antara berikut mesin manakah lebih lestari? A atau B? Dan soalan akhir. Apakah maksud mesin lestari? Alat yang tidak mencemarkan alam sekitar, alat yang tahan lama, menguntungkan, mesra alam, alat yang terdiri daripada gabungan mesin-mesin ringkas, atau alat yang moden tetapi mencemarkan alam sekitar. Okey, so ini 13 soalan. Cikgu rasa semua dah jawab habis. Okey. So kita end game. Ya. Dan kita lihat siapakah yang mendahului carta? Tempat ketiga Christina SKSA, tempat kedua Daphne dan tempat pertama Muhaimin. So macam biasa, cikgu minta Muhaimin, Daphne dengan Christina tahniah dan tahniah juga kepada yang lain-lain. Sila hubungi cikgu untuk hantarkan alamat. Cikgu akan berikan hadiah nanti. Baik. So, tahniah semua. Akhir kata.
Jangan lupa follow Twitter Cikgu Sharifah Aziah. Okey, subscribe channel YouTube Cikgu Sharifah Aziah. Okey, join group Facebook Galeri Cikgu Sharifah Aziah. Okey, untuk perkongsian bahan dan idea pembelajaran. Okey, lawati laman blog a4science.blogspot.com untuk perkongsian teknik-teknik menjawab. Dan join channel Quiz Sains Online melalui aplikasi Telegram untuk ulang kaji Sains tahun 3, 4, 5 dan 6. Okey. Akhir kata, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners, Perlis Mengaji dan jumpa lagi. Terlebih dahulu, maaf atas segala kesilapan cikgu sepanjang mengendalikan slot sains sekolah rendah untuk program Perlis Mengaji tuition online ini. Ini adalah hari terakhir dan slot terakhir untuk sains sekolah rendah kita. Kita dah bersama selama 3 fasa. Okay? Segala kelemahan datangnya daripada cikgu dan yang terbaik datangnya daripada Allah. InsyaAllah ada masa umur yang panjang kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cikgu hadiahkan lagu ini last, okay, untuk kamu dengarkan sekali lagi. Okay, lagu Mesin dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Banyak alat untuk mudah kerja, boleh kurang daya, boleh jimat masa, tak bazir tenaga, banyak jenis dan kegunaannya. Ada satah condong, ia tuas takar, baji untuk potong, skru untuk mencantum, nak angkat putar-putar, mesinnya roda dan ganda. Cerita zaman dulu, Pak Kaduk pajak tanah, dia guna kerbau, kerjanya lambat siap. Cerita zaman sekarang sudah tidak guna kerbau, guna mesin baja, pegang steering, tekan minyak, pejam celip, dan saja kerja siap. Oh amai-amai belalang kuku-kuku, ambil mesin itu, siapkanlah kerjamu, lebih mudah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.